الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من تبعه ونصره ووالاه. Baik, untuk subjek pertama kita ini kita imbaskan kembali bahawa apa yang kita telah bincang ini ialah sumber hukum terbahagi kepada dua. Ada sumber hukum yang disepakati dan ada sumber hukum yang tidak disepakati. Bagi sumber hukum yang disepakati ada 4. Al-Quran telah pun kita selesai perbincangannya, As-Sunnah, Al-Ijma', dan minggu lepas kita sudah berkhatam Al-Qiyas. Hari ini kita nak masuk kepada sumber hukum yang tidak disepakati. Makna disepakati ialah tidak ada percanggahan di antara ulama yang mengatakan bahawa keempat-empat sumber ini adakah dia sumber hukum ataupun tidak. Maka jawab dia, semua ulama sepakat bahawa Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas semuanya adalah sumber hukum. Tak ada ulama yang bantah. Maknanya kalau nak cari hukum, nak dapatkan hukum, rujuk kepada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Itu disepakati dah. Baik, kita masuk pula sumber hukum yang tidak disepakati. Artinya sebahagian ulama terima dia sebagai sumber hukum dan sebahagian ulama lain tidak terima dia sebagai hukum. Semuanya ada 4 juga. Dia ada 4 juga. Ini akan kita bincangkan start daripada hari ini. Iaitu sumber yang pertama dipanggil istihsan. Mungkin tidak biasa kita dengar ataupun tak pernah kita sebut. Istihsan, huruf ha. Jadi ajak yang kita tengok depan. Yang kedua ialah masalih mursalah. Kalau kita tak pernah dengar apa. Sebab apa? Sebab ni benda ni tidak ijma', tidak sepakat. Tidak sepakat yang mengatakan dia ni sumber hukum. Masalih mursalah. Yang ketiga urf. Bahasa Melayu disebut urf. Dan yang keempat istishab. Jadi agak dia benda ni di sepanjang perbincangan kita, keempat-empat ni kita nak bincang. Okey. Sumber-sumber hukum yang tidak disepakati, halaman 51 baru kita nak bincang. Terdapat 3 sumber hukum yang tidak disepakati, iaitu istihsan. Barulah kita boleh tengok ejaan dia sebenar melihat kepada kalimah bahasa Arab dia. Istihsan. Boleh sebut tak? Istihsan. Sebut dengan gaya kita baca Quran. Dengan kita baca Quran, makhluk lagu mana, nak panggil mak mana. Istihsan, panggilsan. Kalau nak ma'arif lisuk nak berhenti dengan dia, boleh panggil lagi. Istihsan. Baca Quran tadi. Yang kedua, masalih mursal. Bahasa mudahnya maslahah. Ya, sebenarnya masalih mursalah orang panggil dia maslahah. Kita dengar orang kata maslahah. Jadi sebab itulah bila sebut maslahah, orang jadi ada orang berhujah. Boleh pakai ke dia? Pasal setengah ulama dia pakai maslahah itu sebagai sumber hukum. Ada ulama kata tak boleh pakai maslahah. Sebab benda ni benda khilaf. Tidak sebagaimana 4 sumber yang disepakati, Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', Qiyas. Boleh pakai kedudukan dah. Kemudian yang ketiganya urfun. Sebut mudah uruf. Untuk memudahkan dia uruf. Kita pernah dengar ada orang kata dari segi urufnya, dari segi maslahah, dari segi uruf. Mungkin tak pernah dengarnya istihsan. Baik. Sebab apa dikatakan benda ni khilaf? Sebagai contoh, Imam Syafi'i tak terima istihsan.
istislam sebagai sumber hukum Imam Syafi'i kita tak terima, walaupun ulama mazhab Syafi'i terima. Imam Syafi'i tidak terima. Satu perkataan yang popular, man istahsana faqad syarra'a, dia kata. Siapa dia yang berhujah secara istihsan, bermakna dia telah membina syariat. Maknanya pandai-pandai dia buat syariat sendiri, sedangkan syariat ini adalah hak Allah. Sebab tu dah. Itu perkataan Imam Syafi'i yang popular, yang semua ahli-ahli fiqh tahu belaka ni, man istahsana faqad syarra'a. Siapa dia beristihsan, makna dia seolah-olah dia buat syariat sendiri. Bagi dia salah besar. Bagi siapa dia? Imam Syafi'i. Baik, yang keempat akhir sekali ialah istishab. Jadi semua ni kita akan rincikan satu persatu. Tengoklah hari ni mungkin dia dua lah hari ni. Kita tengok yang pertama dulu, istihsan. Ini dalam kepala kita kena ingat. Ini banyak khilaf. Ada ulama berhujah dengan dia, ada ulama tolak. Istihsan kata dia, makna dia dari segi bahasa ialah menganggap sesuatu baik. Maknanya bila kita istihsan satu benda, maknanya kita terima baik. Misalnya kita kata satu perbuatan yang dia buat tu, dari segi istihsan kita boleh terima. Kita melihat benda tu baik, benda ni baik, baik buat begini, baik buat begini. Jadi pertimbangan baik tak baik tu bukan dasar pada hujah lain. Kepada pendapat kita kata benda tu baik, dia orang terima benda tu baik. Jadi perbuatan dia terima benda tu baik, dia panggil istihsan. Ini sebabnya Imam Syafi'i tak terima dia sebagai hujah. Kenapa tak? Dia nampak longgar, semata-mata menganggap benda tu baik. Tak pernah dengar dia dengan pernah mengaji benda dia tak? Dan rupanya ada, dia boleh buat hukum dengan tengok benda tu baik. Para ulama mazhab Hanafi mendefinisikan istihsan ialah qiyas yang tersembunyi ilahnya. Sebab Imam Hanafi dia terima. Dia kata benda ni qiyas juga. Bila sebut qiyas, dia termasuk dalam sumber yang disepakati. Dia qiyas juga, tapi qiyas yang kita tak nampak ilah, tak nampak sebab. Itu pendapat dia. Masalah detail daripada konsep menyeluruh atau kaedah umum dikecualikan kerana ada dalil khusus yang menghendaki pengecualian itu. Ini pendapat dia. Dalil khusus tersebut terdiri daripada nas atau ijma' atau keadaan memaksa yang dipanggil darurah atau urf ataupun maslahah. Para ulama mazhab Maliki seperti Ibnul Arabi, ini saya nak jelas sikit-sikit. Ada dua ulama yang mungkin kontroversi. Ibnu Arabi, tak ada al, dan dia mula dengan huruf ain. Ibnu Arabi. Kalau ni Ibnu Arabi, apa beza? Kalau bunyi Ibnul Arabi macam ni, dia adalah seorang ulama besar dalam mazhab Maliki. Banyak pendapat dia yang diterima pakai. Ibnul Arabi, dia ni tokoh bahasa. Tokoh bahasa dan ulama, maksud tokoh ulama. Yang masyhurnya Ibnul Arabi ni yang dia menentang setengah ulama kalam yang menterjemahkan makna istawa kepada istawla. Sebab istawa ni mana berada di atas, bersemayam kan. Jadi ulama kalam kata maksud istawa ialah istawla. Istawa bermakna istawla. Istawla ni makna memerintah. Dialah menentang. Dia kata tak tepat, sebab dari segi makna istawla ialah pemerintahan yang merebut kuasa untuk mendapatkan. Jadi nak sandar ke Tuhan, tak pernah sadar ke Tuhan berebut kuasa nak memerintah arsy. Sebab Ar-Rahman alal arsyistawa, Allah memerintah arsy. Bagaimana cara nak mendapatkan pemerintahan itu? Mesti struggle, mesti perang, berjuang untuk mendapatkan arsy. Adakah Tuhan berjuang nak mendapatkan arsy? Dia kata satu daripada terjemahan yang biadab apabila menterjemahkan istawa kepada istawla. Kerana istawla itu maknanya pemerintahan yang diperoleh hasil daripada perebutan kuasa. Ini nama Ibnul Arabi lah.
Jadi saya nak bagi tahu dia ni seorang ulama lah. Dia seorang lagi ialah Ibnu Arabi, tak ada al lah, Arabi. Inilah yang ulama kontroversi punca daripada tasawuf menyimpang, sebagaimana yang Profesor Basri kita bagi tahu dalam ceramah dia dulu. Ibnu Arabi inilah sebagai pelopor membawa kepada tasawuf salafi, atas falsafi, bukan salafi, tasawuf falsafi. Tasawuf ni kan diasahkan oleh Ibnu Arabi. Okey. Jadi Ibnu Arabi ni dia memberi pengertian istihsan ialah mengutamakan tinggal sesuatu dalil dan membolehkan menyalahinya kerana ada dalil lain yang menentang daripada kehendaknya. Gampang istihsan. Kita tinggal dalil tadi, hadis ijma' tadi. Kerana apa? Kita nak kerana kita nak kepada sesuatu benda tu melihat baik. Apa dah? Kita utama tak pakai dalil. Tapi nak kata benda ni harus juga. Walaupun dalil tu nampak haram, tapi benda ni nampak harus. Kerana istihsan. Kita lihat benda ni baik. Ini barangkali yang ia tidak diterima oleh Imam Syafi'i. Kita kenapa berasa pelik sikit dah. Pengertian pada istilah mazhab Hambali pula, istihsan ialah berpaling di dalam menghukum suatu masalah daripada masalah-masalah standar dengannya kerana ada dalil yang khusus terdiri daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Berasa payah ke sikit, tak apalah dia. Berasa belit tu sikit pasal kita benda baru. Ginilah. Selama ni hukum halal harum makruh haram tu kita dapat jelas dari Quran lah. Itu semua yang disepakati. Ada hukum boleh dalam hadis dah. Ada hukum melalui ijma', ada hukum melalui qiyas. Orang yang tak pakai situ tu, dok ijma', dok hadis, dok qiyas, dak pakai apa? Pakai tengok benda tu nampak molek. Rasa akal dia. Macam-macam lah pertimbangan. Masyarakat boleh terima benda ni molek, tidak mendapat kemudarat. Bila semua orang kata molek, maka dia halal. Nanti kita tengok depan ada beberapa contoh amalan istihsan. Mazhab Asy-Syafi'i pula memberi pengertian istihsan ialah suatu perkara yang difikirkan baik oleh mujtahid. Mujtahid ni orang yang boleh mengistinbatkan hukum, dia boleh ijtihad, tapi dia tak pakai dalil. Yang dia fikir baik, maka dia dipanggil istihsan. Kehujahan dia. Para ulama usul fiqh berselisih pendapat mengenai kehujahan istihsan. Para ulama Hanafi dan Maliki berpendapat bahawa istihsan dianggap hujah. Ia juga merupakan pendapat ulama Hambali. Nampak kita ulama Hanafi, ulama Maliki terima istihsan dan Hambali juga terima. Para ulama Asy-Syafi'i berpendapat bahawa istihsan tidak dianggap hujah. Malah Imam Asy-Syafi'i sendiri menganggap istihsan adalah perbuatan yang menggubal syariat. Artinya bagi Imam Syafi'i, dia kira kalau orang beristihsan artinya dia telah menceroboh syariat Allah. Dia pandai-pandai buat hukum sendiri. Dari pihak diri sendiri kerana ia tidak mengambil dalil-dalil syarak. Boleh faham tak? Tidak. Boleh faham tak gapo istihsan? Iaitu dia ketepikan dalil-dalil menggunakan hujah akal yang mengatakan benda ni baik. Kalau benda ni buruk, maka hukum dia haram. Kalau benda ni baik, halal. Okey. Ungkapan masyhur yang saya sebut tadi dah. Imam Asy-Syafi'i ialah man istahsana faqad syarra'a. Sesiapa yang beristihsan maka dia sesungguhnya telah membuat syariat. Kerah bunyilah paningnya dia. Jika diteliti kepada pengertian istihsan pada istilah ulama Hanafi, Maliki dan Hambali, nescaya maksudnya sama, iaitu istihsan adalah berdasarkan dalil syarak. Ini bagi penulis ni dia bersangka baik. Nota ni saya ambil bagaimana saya sebut dulu daripada Ustaz Melaya, Diploma Syariah. Yang buatnya siapa dia? Nota ni Mufti Pulau Pinang dulu, Hasan Ahmad. Saya belajar dengan dia. Dia pergi kuliah, dia bukan pencara Universiti Melayu, lepas tu dia jadi Mufti Pulau Pinang.
Hasil Ahmad ni abang kepada Idris Ahmad, bekas Menteri Agama dulu. Ya, saya ngaji usul fiqh dia kan di Universiti Melaya, diploma syariah. Jadi ni nota dia saya ambil. Bagi dia kata istilah ulama Hanafi, Maliki dan Hanbali ini maksud istihsan adalah berdalilkan dalil syarak. Maka manakala di sisi ulama Syafi'i pengertian istihsan agak berlainan, kerana bagi ulama Syafi'i menggambarkan bahawa istihsan tidak berdasarkan langsung kepada dalil syarak. Kesimpulannya, persisihan mereka mengenai kehujanan istihsan adalah merupakan perselisihan pada lapas sahaja. Dia kata sebenarnya lapas. Maknanya, kalaulah benda yang tidak berdalilkan kepada syarak, maka ulama lain pun tak sih juga. Bagi dia kata dalil syarak juga, tapi tak jelas. Sebut tadi tak? Illah dia tidak jelas. Hal ini disebabkan tidak sama pengertian istihsan di antara kedua pihak, dan pada hakikatnya tidak berlaku persisihan atas dasar menyimpulkan bahawa hukum tanpa dalil syarak tidak dibenarkan oleh semua pihak, dan mengambil hukum daripada dalil syarak adalah diakui oleh semua pihak. Contoh amalan istihsan, ini dia tanya tadi, contoh. Tak ada kata tak? Seseorang mempunyai kewenangan untuk berjual beli apabila dia sudah dewasa dan berakal. Bila kita sudah dewasa berakal, kita berhak nak jual beli, nak jual kau ni dah. Transaksi jual beli kita diberi hak. Persoalannya bagaimana hanya dengan anak kecil yang disuruh ibunya ke warung untuk membeli sesuatu, budak kecil. Dia kira tidak akibali lagi. Macam mana dia nak jual beli? Berdasarkan istihsan, anak kecil tersebut boleh membeli barang-barang yang kecil yang menurut kebiasaan tidak menimbulkan kerosakan. Asal hukum jual beli ni bila budak tidak akibali, tak cerdik, sebab jual beli ni nak kepada reda mereka dan pandai menilai lah, supaya jangan teraniaya dua belah pihak. Nak jual rumah, nak jual kereta, rundi betul-betul dalam keadaan sedang. Tapi kalau budak kecil nak beli kicap, mak dia suruh beli cili sos, beli kicap kedai, boleh tak boleh? Hukum dia asal tak boleh. Tapi yang boleh itu berapa dah? Istihsan. Asalkan perkara itu tidak melibatkan benda besar. Cili sos botol RM2.5 tak? Tidak membawa-membawa. Tapi kalau suruh budak ni, suruh anak tin tak balik lagi, mak dia suruh beli gelang ke damah. Gua RM5.500. Tak boleh tu. Pasal apa? Dia tak boleh nak menilai. Gimek di kedai dia beli gelang ke mak, tak cakap lagi, ni pitih RM5.500. Dia pergi cari tak? Budak-budak dia satu. Boleh kata tak boleh? Tak boleh. Tak boleh pakai istihsan. Sebab benda ni membawa menolak. Jadi pasal dia nak tak akibali kan. Syarat asal tak boleh. Tapi kita duk suruh budak pergi beli, tak ada susu nak buat susu, nak buat teh, nak minum teh susu tak boleh. Kayak kan pergi beli kedai, WPT dia. Dia pergi beli susu stem. Jadi kita kena sedar bahawa hukum dia tak boleh sebenarnya. Tapi ia boleh istihsan. Nanti contoh. Yang kedua, termasuk dalam perbuatan mendekati zina ia memandang wanita. Kita tengok reti ni tak boleh lah. Namun pada masa khitbah nak mini diperbolehkan memandang wanita tersebut untuk menekalkan pada perjodohan. Boleh pilih. Kalau tino tu dia pakai puduh dia katakan. Dia kata tak sibuk pasal tak boleh. Dibenarkan, syarat membenar. Boleh tengok tangan dia, tengok muka dia. Dia kena buka. Benda ni salah kalau tak tengok. Pakai wakil kat orang, kita tengok seorang rasa kena kat orang ni tak? Kalau comel lah kat aku tak? Ada buat lagu tu. Islam tak bunyi lagu tu sebab nak mengekalkan perjodohan. Kena tengok sendiri. Tak boleh main order macam aku Shopee. Order jodoh melalui Shopee dia tak boleh. Kena tengok dulu barang. Baik, tengok asalnya tak boleh tak? Tapi masa khidmah, masa pemenangan dibolehkan. Hukum dibolehkan, dia panggil istihsan. Sebab kita tengok perkara itu pernah baik untuk membawa kepada mengekalkan jodoh. Dibolehkan tu, bila kena
Ada sebuah hadis diriwayatkan, tapi dalam hadis tadi dia pasal dia dihukum selagi tu, dia pakai hukum dia tu kan. Hukum dia ni ialah tak boleh tengok. Baik, jadi itulah sebabnya dia ni. Inilah selisihnya di antara mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dengan mazhab lain. Kalau lagu tu, dia kata mana? Dia katakan lagu tu tak boleh tengok lagu betina kalau tak pakai istihsan dia. Jadi Imam Syafi'i kata, bukan istihsan boleh kelih, dia kata. Ada hadis lain dia kata yang menyebabkan boleh kelih. Nampak tak beza dia? Saya ulas sekali kan. Hukum orang betina tak boleh kelih. Kita boleh kelih hanya terpandang. Kalau kelih lama, dia jadi dosa. Sekadar ni tak baca kita kelih dengan tujuan lah. Kelih tengok siapa dia orang hari ni. Ini siapa dia, kita jumpa tengah jalan kan, tengok macam kenal, kita ingat ini isteri sayang kita. Kita pun tahu dia ada sini, takut berlaku apa-apa, dia rempuh, dia apa aksiden pun kita boleh hubungi suami dia. Kita kelih kerana nak kenal. Tapi kalau kelih kerana menghayati, tak ni salah. Kita tengok kena cek atas bawah, kita pun buat karengih lalu. Tak lah. Kelih tu lama tak boleh lah. Jadi kita kena tahu tujuan kelih tu kerana apa. Jadi dia kata kalau dah betul sedangkan mene ada disuruh kelih lama, tiba-tiba masa mene tu tiba-tiba ada karengih nak kelih, menyebabkan kita minat nak kelih. Kalau kelih dengan kita mari minat, bila kita kelih dengan minat, hukum dia haram. Tapi kalau kerana nak mene boleh, sebab ni Nabi sebut kan. Ni no ya, kalau kelih orang betina, kalau kita mari perasaan, ada karang tak? Tengok orang betina, orang jantan. Orang betina tak tahu tengok orang jantan ada karang kan? Orang betina, orang jantan tengok orang betina dia mari karang. Itu hai mugi tu nak apa? Sebab tu dia tak boleh tengok lama. Jadi bila tengok ada karang, tengok ni kan, dia tengok lama, mari karang tengok ni, untuk telinga boleh. Tengok Nabi sebut idza khataba ahadukum sampai habis. Baik, di sinilah selisih. Imam Syafi'i kata tidak istihsan, dia kata nas juga, dalil juga dia kata. Ni ada hadis dia kata. Ni selisih tak? Sebab tu Imam Syafi'i tak terima istihsan. Tapi ulama lain dia pakai istihsan dia kata. Padahal kita tengok ni hadis Nabi, idza khataba ahadukumul mar'ah fa in istata'a an yanzura ila ma yad'u ila nikahiha falyaf'al. Qala fa khatabatu jariyatan fakuntu ataqabba'u laha hatta ra'aitu minha ma da'ani ila nikahiha wa tazawwujiha fatazawwajtuha. Apabila seorang kamu meminang seorang wanita, kata Nabi, jika dia mampu untuk melihat sesuatu yang menariknya, kita tengok dalam tubuh dia hak mana kita menarik, tak saya bermudah kata tak, ataupun selindok kita nak sedang ada, jadi kita pilih lama nak cek tubuh dia, kita nak setara mana, boleh tak? Sebab dia kata melihat ia menarik. Kalau tengok sekali lah nak menarik mana, tidak? Jadi orang betina kena faham kalau salah dia tu tak nikah lagi, orang jatuh lama duduk pilih, biarlah takut dia nak pilih aku lah. Ada orang betina tengok jatuh tak? Dia tak disebut sini sebab dia lain orang betina diberi anugerah dia tidak tertarik dengan orang panggil dia nafsu, dia tidak dirangsang dengan hanya melihat. Itu saya baca, kalau tak tahu kita tidak orang betina, dia sebut berbeza di sini. Baik, dia kata jika kamu mampu melihat untuk menariknya, untuk sampai kita berasa nak menikah dengan dia dah, hendaklah dia melakukannya, kena boleh kelih. Lepas tu Jabir berkata, kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya. Takut dia marah, aku nus tengok. Dia larut ke dalam tengok, takut dia tengok marah. Jadi boleh ngitah, tikun. Nak meminang boleh ngitah. Hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku, aku tengok tu kena tengok ke tubuh badan dia, maka aku nikah dengan dia. Ini hadis riwayat Abu Daud. Artinya inilah dia nama istihsan. Tapi Imam Syafi'i kata ini dalil. Hadis pergi kepada sumber yang kedua. Nampak ada beza? Itulah kata Syafi'i, kata sumber kedua. Itu tak tahu lah. Sumber, jadi sumber, beda hadis, jadi sumber. Iyalah.
Tak tahu. Sebab tak tahu. Kita tanya mazhab dia. Nenek ayat enggak. Nenek ayat mazhab. Tak. Pasal kita dulu mazhab Syafi'i lah. Bagi mazhab Syafi'i kita kata tidak boleh. Kenapa tak? Kalau kita jumpa dengan mazhab dia, kita boleh hujah dengan dia. Yang kata istihsan, dia bukan istihsan. Ini dalil. Kalau hak tadi itu boleh lah istihsan, jual beli tadi. Tapi hak ni bukan contoh istihsan. Ini dalil. Maka hukum memperbolehkan ini dipanggil istihsan. Hak tak boleh tadi jadi boleh bukan kerana ada dalil. Pak tadi bukan Quran, bukan hadis, bukan ijma', bukan qiyas, tapi berdalilkan kepada benda tu nampak baik. Kalau tak buat kita tak boleh buat macam suruh duduk beli kedai. Kalau pakai hukum tak boleh beli semua lah. Tapi ini dipanggil istihsan. Betul? Betul, kalau tahlil boleh beredar istihsan. Sebab awal tafsir kita kata ada tahlil. Awal tafsir kata dia apa lewat. Nah tidak, dia ada tekan ni. Termasuk dalam maslahah istihsan ni tidak boleh membina ibadat. Ada? Apabila benda darurah, benda terpaksa, hukum terpaksa, dia duduk nombor 2 istihsan. Tapi dari segi membuat ibadat, membina ibadat, semua ulama sepakat tidak boleh guna sumber istihsan tadi sebagai hujah. Walaupun nampak baik, tapi oleh kerana itu adalah ibadat, tata cara ibadat itu benda eksklusif, benda prerogatif, hak Tuhan punyanya, hak Nabi. Bezalah. Ni tata cara ibadat. Hak tadi hukum hakam, halal ke apa tu waktu tu soal kita nak bermuamalah. Tapi soal membina, baca doa, ibadat semaya itu adalah benda ibadat. Hak tu benda dalam frame dia tak boleh kosek tu. Macam orang maju, kita dah agak. Dia cuma ada pada dermak dan kalau sebabnya begini, saya kalau bangun ni, kalau kita keluarkan daripada benda-benda yang kita kaitkan dengan perintah Nabi, kita kata kita nak berhibur. Hiburan yang dibenarkan oleh Islam seperti nasyid. Betul tak? Tak ada masalah. Tapi kalau dia anggap benda tu benda sunnah, benda sunnah, benda hak Nabi buat boleh pahala, kalau dia buat lagu tu dengan akidah lagu tu, dia kena ada dalil dah. Tapi kalau dia nak berhibur, sebab tu saya katakanlah orang tu boleh anak. Bila boleh anak, boleh kita bersukong anak tu baik Allah berapa. Nak menyanyi boleh, tapi menyanyi yang dibenarkan oleh Islam dah. Iaitu nasyid, sebut cerita-cerita Nabi dia apa. Sebab tu kami kita bangun sebentar, kita pakai nasyid berapa, kita harap anak. Jangan anggap bahawa benda tu benda yang benda Nabi buat kita tak suka-suka. Salah pun. Yang nasyid boleh. Betul tak? Supaya maulid dan nak sambut. Baik kita pakai nak berhibur belaka. Berhibur yang dibenarkan oleh Islam. Pakai lang belaka. Kita selawat. Sebab selawat tu bukan selawat. Oh dia baca sallallahu alaihi Muhammad tu selawatnya. Asyaratul baru tu bukan lain dah. Bukan selawat. Tak ada pahala tu. Ha? Asyaratul baru naiklah bulan dah. Anta syamsud, engkaulah matahari, anta badrun, engkaulah bulan. Bukan selawat lah tu. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu je boleh pahalanya. Jadi kita nak suka, nak bawah makan ramai-ramai suka, mari kita menasibnya menyanyi. Tapi jika sebut selawat, betul lah selawat sebab ada mula-mula tu sallallahu. Hak lain tu nasyid. Sebab saya benda gini kita tidak syadid, kita tidak strict benda gini. Orang nak merayakan maulid atas dasar tadi, nak berhibur, baik-baik berhibur. Apa salah? Nak berlarut, apa pula? Tapi kita tidak kaitkan dengan benda itu sebagai benda sunnah. Okey, betul. Kalau nanti ni, nanti itu pasal dia dengan tahlil dia tu. Nanti kita tidak sibuk. Hujah ni persoalan. Jamu yang ulama-ulama tu ulama-ulama yang ketat marah ni, sebab mazhab ulama-ulama mazhab Syafi'i kita, ulama jauh sendiri, ia dia marahnya berjamu yang ada kaitan dengan kematian. Dan sekarang ni jamu macam contoh lah. Tu betul tadi tak ada Contoh lah macam saya mati. Oh kita jamu tu ada lebih lagi begitu. Pagi kita pergi ke masjid, Pak ada gaya saya tak sing begitu. Padahal kita jamu tu maknanya orang teko.
Dia Udah pasal juga dia tu kalau pergi ke masjid dah pergi ke masjid kalau dia lebih lagi maknanya. Makan 7 hari makan 4 lebih lagi. dia perkara nombor 2 tu. Perkara yang kedua yang ulama bincang juga takut terbakar harta anak yatim ke apa. Atau sesat. Baik. Sekarang ni ulama-ulama macam Syekh Daud Petani sendiri, dia tidak sebut masalah guna duit. Dia sebut mengadakan berhimpun. Kunna na'ud najtami'u ba'da tafnihi, dia kata tak, kami mengira, ni ada hadis Nabi, berhimpun, dia kata wasani atau ta'am, dan menyediakan makannya selepas dia mati itu adalah minan niyahah, daripada ratapan kematian. Berhimpun berjamun tu dikira ratapan kematian, sedangkan benda ni dosa besar. Bukan masalah, ada masalah berhimpun jamun selepas kematian. Dia sebut begitu. Sebab itulah bila ulama-ulama Jawi kita daripada hadis tadi, Syekh Daud sendiri pun menghukumkan haram berjamun apabila selepas kematian. Lepas tu ulama-ulama lain pula duduk, ulama Thailand, ulama Indonesia, ulama Malaysia kita, semuanya ulama-ulama besar tu sepakat bahawa mengadakan jamuan selepas kematian. Kan kita baca dalam apa ni, kalau kitab-kitab jamuan itu. Dari konsep tidak masuk kepada latar belakang. Kalau kita tengok lah. Pasal dia, kalau kita kira Kita jangan rasa pun, kita suka-suka ya. Ada seru nak pas tangguh ada mengaku mati. dia masalah kita nak betul mana hadis tadi. Kunna na'ud ajtima wasani atba'an ba'da dafnihi kata minan niyahah. Kami mengira, itu sahabat kata Jabir kata, kami mengira bahawa berhimpun dan menyediakan makanan selepas kebumikan mayat adalah termasuk dalam niyahah. Dia tidak sebut orang ramah mari bagi bau, dia pun boleh kira benda tu, tapi dia kira berhimpun itu adalah benda niyahah. Kalau kami yang bagi makan, ada sama. Kita tengok ada sama dengan bersagun bagi makan satu itu ya. Memang tidak dinafikan bahawa dia sebut dalam hadis kan, salah satu daripada benda yang Nabi pesan kita dah mengada, siapa dia suka jamu macam hari ni, jamu laksa tak? Itu benda bagus. Pasal apa? Sebab Nabi sebut tu kan, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul aham wasal bil lail wan nasunyan tadkhulul jannata bisalam. Ini hadis Muslim kalau tidak silap saya. Dia kata, hai manusia, sebarkanlah salam. Jumpa assalamualaikum. Perkara Nabi pesan untuk kita masuk syurga dengan sejahtera. Yang kedua, sebut at'imut ta'am, sediakan makanan, jamu, mukena hidup ke budaya jamu. Memang jamu dia suruh. Lepas tu pula hubung kesilaturahim dan semaya malam ketika manusia sudah tidur, kalau membuat perkara ni Nabi kata tadkhulul jannata bisalam, nescaya kamu boleh masuk syurga dengan sejahtera. Nampak tak? Jadi duduk nombor 2 wa at'imut ta'am tadi, sediakan makanan ni. Nabi suruh jamu, boleh hanuk jamu, nak nikah jamu, saja-saja ke jamu. Tapi jamu dengan kematian ni masuk dalam niyah hak tu sebutin, nak puas hak tu dia payah tu. Kayak gini. Takkan sahabat tidak tahu. Ni hadis Nabi pesan bermasuk jamu. Tapi jamu dengan kematian itu minan niyah. Kita nak, ni jadi ulama-ulama ni pun pahal sangat kita duduk salah ke Syekh Daud politik. Tidakkah kita mengadakan kenduri zikir pada beribu silaturahim, lepas tu jamu pula Nabi suruh jamu. Tapi apa Syekh Daud dia reti benda tu, dia kata jadi benda mengkhalah, benda yang tercela. Pasal apa? Dia tak reti ke bahagian ni ya? Itu soalan-soalan. Kita nak puan, nak buat agama hadis tadi. Bagi saya kita baca Quran, kita ngerti ya itu tu 250 kali. Bukan tak boleh nak kata boleh tu kali ini begitu. Kita buat marilah hujah mana, nak pecah tadi lagu mana. Kami mengira berhimpun selepas kematian dan menyediakan makanannya adalah ratapan kematian. Kita nak tahu mana? Hadis ni. Hadis dia punya hadis marfu. Jabir kata
Ada soal kok. Oh sahih dah hadis sahih. Saya ada gini. Dah Buka bagi tu. begini. Artikel ni saya ambil daripada Majlis Agama Kuala Lumpur. Dan saya letak di lampiran buku saya. Adakah saya buat manhaj buku wanita kata saya mesti tengok orang tu kan. Di belakang ada lampiran dia. Majlis Agama dah ikut pendapat ulama-ulama yang mengatakan tak tidak. Jadi kita pergi bincang panjang sebab istisna tadi tu. Jadi dalam ayat ini tadi ada benda istisna, itu benda yang bukan boleh mencipta amal ibadat. Jadi tadi kita ulama nak keluar daripada benda ya hadis tadi tu. Nak pergi mana tu benda tu? Saya gini saya tengok, saya banding dua orang. Ada satu kematian itu sunyi sepi. Satu kematian ini makna dengan bukan kata kita nak itu maknanya dengan baca Quran Allah 21 kali. Maknanya saya tengok orang ni sunyi sepi. Orang tengah ni. Itu dia panggil istisna tu tak? Kita melihat benda tu baik tak? Istisna tu tak pada nak lawan tadi. Nak lawan Hannah tadi. Tak pada dengan hadis tadi sebab hadis tadi duduk rujukan nombor 2. Semua hukumnya disepakati. Istisna tak pada nak orang dia. Seperti istisna. Oh kita pilih baik buat pasal dengan kita beribu ni pakat mari ramai-ramai boleh dia kesedihan beri makan pula suka jamu ke apa dah tak siri-siri itu istisna. Kita melihat benda tu baik tapi tak ada nak lawan dengan hadis tadi ya kami mengira berhimpun dan menyediakan makanan selepas dikebumikan termasuk dalam niat kuliah 2 minggu lepas ini kalau siapa dia nanti saya share nanti kaya saya masih ada lagi saya simpan video tu di video kuliah sini untuk mengadakan jamuan kematian dengan dalil-dalil dia dah nanti saya masukkan masalah kalian dah boleh tengok. Okey, berapa pula? Kita bersyukur dah. Hati kecil saya suka dah. Tidak suka. Kita sendiri nak buat, habis pilih tak apa. Kita suka. Saya kata saya buat dulu. Kita kata suka. Kalau lepas mati tu sunyi, tak suka dah. Kita suka. Tapi suka-suka bila kita baca hadis tadi. Bapa kata saya, hati kecil saya tanya. Bapa Syekh Daud tak erti ke bagian ni? Al-Banjari seorang lagi. Idris Marbawi tak erti ke bagian ni. Ulama-ulama Jawi tak sekira kalau baca Imam Sayuti, Imam Umi Hanawi kau pula nak. Lemon ni tak erti kalau kita dua ayat dia tu Syekh ayat Syekh Daud petani. Bukan kau bila kita beri tu berapa ni sopo sepi-sepi. Oh, dia hidup pala. Pasal apa dia kata tak padan. Siapa dia buat dalam kitab dia Furuq Masail 2 butir kitab Syekh Daud Petani Buh dia Tolak dengan Furuq Masail ya dalam 200-300 tahun ke belakang mari daripada kalau saya baca dalam sejarah tahlil kematian ini ialah dibuat oleh Wali Songo. Wali Songo itu memang dia baik dia berniat baik sebabnya orang Indonesia pada masa itu beragama animisme. Apabila berlaku kematian dia duduk kelopak, dia berjoget, dia duduk pesta kematian dia buat. Jadi Wali Songo tengok dia nak buat benda tu, dia halih daripada tu mana kita buat lagu lain. Kita baik sikit, kita buat Islam ni, kita tak usah buat amalan nenek moyang kita bertahlil. Dia pun reka lah. Tu Allah masak semua tikawamida ada kalimah tu tak boleh buat tu dia tu step mari kita buat kita jam juga dengan harapan Wali Songo satu masa nanti orang akan faham orang ketinggal tu tapi dia kira transit faham tak? Wali Songo tidak suruh buat sama-sama dia suruh nak halih daripada faham khurafat tu kepada satu yang dikira baik sikit transit lepas pada ni dia tak ada tapi bila transit ni mari paklan ni selain tak pergi Mekah singgah di Bangkok pakai duduk Bangkok tu ada apa tak? Sahabat ada Nabi tak ada sahabat tak pasal sunyi kan
Dia carilah amal-amalnya sahabat seperti Imam Nawawi, seperti Ibn Sayyuti, Ibn Hajar al-Asqalani, terhadap pelatih hijrah. Di mana pun 300 tahun baru ni. Sebab tu Mekah Madinah tak ada dah. Itu deh saya nanya. Kita di kubur, Assalamualaikum, yang ahli kubur siapa lah? Maknanya sekali kalau kita baca Yasin atas kubur, adakah sampai kepada anak kita? Kalau anak kita dapat, kita baca anak kita, anak kita sendiri kita dapat juga. Baik, jawapan dia ni tu tajuk lain. Saya dah menyebut menyediakan makanan, berkumpul menyediakan makanan. Saat baca ni saya duduk dua. Itu something yang kedua. Yang pertama sekali kita tadi baca ayat Quran, baca la ilaha illallah banyak berapa kali, Allah satu kali, itu yang pertama. Yang kedua ni kita nak hormati tetamu. Kita bila jamu ikut kadang ikhlas kita yang ada pakai jamu lain. Kita orang susah pakai sekut. Kita yang dulu tak cuba pakai sekut ya, ketawa ya. Oh susah. Tapi kita tak mempersoalkan. Baik, dia dah, tapi kita nak bagaimana hadis tadi? Berhimpun menjadi kemakanan. Bagaimana waktu itu? Nak layak waktu itu? Dan sekarang ni ada dosa begitu. Sekarang ni kita tengok, ada sekarang kata Nabi tak semayang ni. Musa Nabi itu 70 kali yang sehari. Kita 400, kita lebih pada Nabi. Oh, sudah tidak. Saya tak masuk bukan ni. Kita istighfar, kita lebih pada Nabi 70. Dia rakam mihak pertama tadi suara tak apa derah dah, pasalnya pakai mic luar. Saya tak ingat masuk mic dalam. Tak apa, dah. Suara tak clear sikit dah. Ni baru masuk, tak ingat nak bubuh ni. Elbi ni. Macam cikgu hujah haji muayyan ni. Jadi kita buat ahli kita buat mengikut macam apa ni, apa yang kita buat siapa pada arwah pada si mati. Apa masalah akad habis dah baru yang pertama. Jadi kita ni masuk bagi makan satu mana. Tapi ginilah kita ejahlah juga supaya keluar daripada hadis tadi. Pandai-pandailah rekodnya, tak tahulah pasal kita buat benda baru ni. Maknanya kita benda bertahlil, benda gapo ni soal lain. Saya nak pisah kedua ni dah. Bertahlil, ngaji Quran, niat hadiah kemok gapo semua ni hak tu dua pendapat. Imam Ahmad Hanbal, terus kira ulama-ulama ni tak? Imam Hanbali kata siapa? Kita sedekahlah Fatihah kepada si mati ni. Imam Ahmad kata siapa? Imam Syafi'i kata tak siapa. Tuh, dua tu dah. Jadi sebab tu saya tidak balas benda ni. Tak apalah dia mau kata siapa, pakai Imam Ahmad dah. Tapi Imam Syafi'i kata tak siapa. Tapi hak beribu mengadakan jamu yang ini sepakat ulama kata tak boleh. Cumanya sebab tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab Jawi, tak ada satu pun dalam kitab Jawi menyebut maka hendaklah kamu mengadakan pada hari yang ketiga, hari ke-1 hingga sampai ke-7 hari 40. Dia tak sebut dah. Cuma dia kata tak ada larang dah. Apa dah? Pasal apa dia kata tak ada larang tu dalam kitab dia. Tapi dia tak tengok kitab Syekh Daud, Al-Bajari, Sa'ni, Idris Marbawi larang. Jadi kalau duk tengok gini, kareh cuba tengok apa saya sebut tadi, cuba amati. Saya sebut ni video. Bukan seminggu lepas, 2 minggu lepas. Di masjid ni. Tu betul masuk bab jenazah tu masuk tajuk tu nah. Okey. Ada sepuluh kita nanti kalau 100 ribu kita boleh hadiah kepada si mati. Kemudian kita sedekah takkan. Ada kalau kita tanya dia ada kehilai pahala ngati kita, dia kata tak hilai ada situ lagi. Kata-kata lagi malas sering dulu lah. Tak ngati dia masuk. Kata lagi. Tak tahu dah tu, tak tahu. Nak tanya dia. Jadi gini dah. Jadi saya nak ayat ni beza dah. Beza dua ni kan. Ngatik lain, jamu lain dah. Ni dah. Kalaulah kita bertahlil saja, hadiah tu, hak tu tak apa, boleh pakai Imam Ahmad tu dah. Tapi Imam Ahmad kalau kita baca pun dia tidak kata mengadakan majlis ramai-ramai, pakai dia, bagi dia baca sorang-sorang.
Kita duduk baca Quran di rumah nak hadiah kepada mak kita tak. Bukan kata kita mengerah orang. Sebab kalau kita mengerahkan, sebab tadi dalam hadis tadi dia disebut dua perkara. Mengadakan perhimpunan selepas kematian, selepas dikebumikan. Lepas malam ni marilah berlaku kumuh, kita panggil nak pula. Kita panggil mari di rumah. Mengadakan perhimpunan itu salah dosa. Lepas tu mengadakan jamuan. Tak. Jadi dua-dua ni kalau dalam hadis tu dia dilarang. Jadi Imam Ahmad dia kata siapa tu ialah kita baca seorang, misalnya anak kata kita nak baca Quran nak hadiah ke mak. Kita sebelah rumah jiran tu mati nak baca Quran sehadiah ke dia. Imam Ahmad kata siapa lah gitu. Tapi dia tak sih juga dalam bentuk perhimpunan ramai-ramai. Tu tak apa, kita tidak panggil berhimpun atau kebetulan ada. Tak apa lagi kalau macam kita panggil ke rumah kita lah. Kita panggil ramai-ramai mari kita mengadakan jamuan khusus untuk tu. Kita panggil tu khusus untuk tu. Jadi kok mana pun sebab benda gini bila hadis tu dilarang lagu tu kita kena berhati-hatilah tengok. Kita nak pergi nak juga tu kalau salahnya tak boleh sungguh nak buat guana dah. Kita duk teben nak jaga, nak juga ni. Kalau salah tak boleh lagu mana. Nak teruk juga sedangkan ulama kata begitu mun. Sekarang ni kita kata dah dua ulama kata menjadi apa. Kita kata baca Quran dapat. So lagi kita tu jam kok dia makan dapat juga. Bagi makan sikit sama dulu. Lalu waktu dah itu gini, kesimpulan saya nak gini. Buatlah kat mana pun asal jangan terkena hadis tadi. Ya kalau dia sedekah minggu depan ni dia guna udah. Tak macam-macam mana pun tak. Macam mana pun biar jangan itu. Biar kita lepas daripada hadis tadi, pandailah buat. Berhimpun selepas kematian. Nanti kita kenapa kena putih sekat ni tak? Cuba tengok depan. Nanti saya pihak ni dah ni. Allah panjang cerita istisan. Tak jadi dia. Nampak minat benar. Seorang lelaki haram melihat aurat wanita yang ajnabi, tetapi dalam keadaan tertentu ia menjadi harus bagi seorang doktor untuk diagnosis sesuatu penyakit. Keharusan ini adalah menurut kaedah istihsan dia kata. Tapi Imam Syafi'i dia kata bukan istihsan lah tu, dia panggil darurah lah tu. Dia bala istilah dah. Profesor Dr. Randes Masfuk Zuhdi dalam tulisannya berjudul Masail Fiqhiyah Kapital Selekta Hukum Islam mengatakan bahawa perdagangan forex trading mata wang asing lah, diharuskan berdasarkan kaedah istihsan hukum dah. Ni siapa dia ni? Daripada Indonesia ni. Dr. Randes Masfuk Zuhdi. Jadi sudah mulai dah habis ni, kita masuk ni minggu depan.